and I bear witness that there is no God but Allah, and you, Muhammad, are his messenger. Iaitu di mana di saat ketika Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga telah menikah dalam keadaan yang bukan Islam. Jalila, come quickly. The Prophet's wife is sick. Khadijah? Oh no. Go, Jalila. She's gone. 25 years they shared. She was the mother of his children, the first believer, his friend. We called this time the Year of Sadness, because Abu Talib was dying too. Sewaktu, contohnya kita lihat sewaktu Nabi ini melepaskan nafasan terakhir, Nabi sering menyebut umati, maknanya Nabi sangat cintakan umatnya kan. Nabi risau di mana bila tiba waktu zaman akhir zaman nanti, Nabi kata umatku ini seperti buih di lautan, yang mana banyaknya tak kira, tapi nama saja Islam, tapi kualitinya tak ada. Yang seterusnya boleh menyebabkan umat Nabi Muhammad akan berada dalam lembah kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Go, 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 shorty. It's your birthday. Lawan gaya pencantik ya. Way too beautiful, girl. That's why it'll never work. Mereka akan dijanjikan kesenangan dan pembalasan yang lumayan di akhirat kelak. Allah berfirman, barang siapa yang menolong agamaku, dan aku akan tolong orang itu kembalian. If they put the sun in my right hand and the moon in my left, I will not stop what I am doing. I will continue until either the word of God prevails or I perish in the process. Disebabkan oleh persadaran ataupun ikhwah di antara sahabat-sahabat dan juga pengikut-pengikutnya, itu yang menyebabkan Nabi tetap terus berada di jalan dakwah ini. Mereka sentiasa diberi wahyu oleh Allah SWT dalam apa cara sekalipun. Sebagai contoh, wahyu yang paling penting yang ada pada mereka adalah wahyu di mana Allah memerintahkan mereka untuk terus berdakwah walaupun mereka diduga atau diberi ujian dan dugaan. Sebagai contoh, dalam surah Tur
ayat ke-54 dan 55, di mana Allah berfirman, maka berpalinglah engkau daripada mereka dan kau tidak celaka, dan tetaplah memberi peringatan, kerana peringatan itu sangat berguna kepada orang-orang mukmin. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul ini sebenarnya memberi semangat dan kekuatan kepada mereka untuk terus berdakwah. Sebagai contoh, kita lihat dalam surah Duha, wahyu diceritakan bagaimana Nabi Muhammad pada satu ketika baginda terputus seketika daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaum kafir Quraisy ketika itu mengejek-ejek dan mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak dikasihi oleh Tuhannya kerana wahyu tidak sampai kepadanya. Ayat ini turun kepada baginda Rasulullah SAW untuk memberi semangat dan dengan kata lain untuk memujuk baginda SAW bahawa apa yang dikatakan oleh kaumnya itu ataupun kafir Quraisy itu tidak benar. Sebagai para duat yang dipertanggungjawabkan, sebenarnya kita diwajibkan, memang sebagai seorang kita diwajibkan untuk menyambung tugas para Nabi dan Rasul ini. Apabila kita berasa kecewa ataupun kita berasa patah semangat untuk berdakwah, kita cepat-cepat ingat kembali kepada Allah SWT dan cepat-cepat boleh bertaubat, kerana ini adalah sebagai satu tarbiyah dan dugaan kepada Allah SWT. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-56-57, kita boleh ambil iktibar di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah aku utuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa kabar berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan aku tidak meminta balasan daripada di atas apa yang engkau sampaikan, melainkan aku mengharapkan kepatuhan orang-orang yang ingin kembali kepada Tuhannya. Kita perlulah sedar bahawa tanggungjawab kita sebagai umat Islam, umat akhir zaman, umat Muhammad SAW adalah untuk menyambung dan menegakkan